telah menjadi satu fenomena global di mana semua syarikat media kini menggugurkan staf. Terlalu banyak social media yang dikawal oleh syarikat macam Meta, ByteDance, Alphabet dan juga media tradisional, TV, radio, news portal kini turun dan terus turun. So dalam situasi ini, apa yang akan berlaku dengan graduan-graduan Meskom kat Malaysia ni? Yang bukan saja beribu tetapi semakin meningkat sebab lepas ni banyak lagi kampus yang akan dibuka. Jadi apa yang nak jadi ni sebenarnya? Hari ni anda bersama saya Ella, seorang Meskom student. Saya pun bila fikir benda macam ni rasa pening kepala. Tapi hari ni nasib baik bersama saya dua orang lagi Meskom student untuk share feelings mereka. So sebelum kita mulakan, saya akan perkenalkanlah guest kita hari ini, Farina dan Haris yang merupakan pelajar tahun akhir Meskom in Broadcasting di UiTM Rambau. Terima kasih atas kesudian Farina dan juga Haris sebab bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita kongsi pendapat. Tanpa berlengah masa lagi, Bella akan ajukan soalan yang pertama. Farina, Haris, korang pernah tak rasa menyesal ambil kursus Meskom ni? Kenapa? Okay, hi, saya Farina. Pernah rasa menyesal tak? Tak sama sekali sebab sedikit background story saya pernah bekerja di event company selama 2 tahun dan bila saya masuk Meskom, saya rasa macam it helps to develop my skills more and they build up my confidence lagi. Haris macam mana pula? About menyesal ke tak, actually I'm not 100% menyesal, but I can consider as 50-50 because before this I don't have any background at all related with Meskom. Saya tak minat edit video, saya tak minat everything about broadcasting, so I don't have any idea because my thought that at first bila I apply Meskom, I macam mungkin it's about more to komunikasi because I always like to bercakap in public. And that's why I macam okay lah, boleh lah I pilih Meskom sebab I ingat boleh bercakap. But at the end bila dah masuk and kita just bukan untuk bercakap, kita bukan hanya untuk presentation, but we still need to know about details like macam how program TV station tu dijalankan di behind the scene tu everything. So macam jauh daripada minat. Memang totally jauh minat. Tapi bila when I dah masuk, I dah apply, saya mula-mula daripada tak minat tu rasa macam kita dah gain something new knowledge yang I think very useful for me. So Haris tadi dia kata 50-50 betul tak? Yes, betul. So Haris kalau diberi peluang untuk pilih semula, course apa yang Haris paling nak sekali? Obviously Science Politik. Sains Because politik. yes, because memang saya dah target dah course tu daripada since when I was still secondary school. So I memang dah tahu my target, but nak science politik ni quite of tough competition, requirement pun tinggi. I think that's why agak susah untuk nak berebut dengan all other yang intelligent students. So that's why I have to ada backup plan beside I have to choose science politik. Kan Haris dengan Farina dah masuk dalam bidang Meskom ni. In the future, sanggup tak kalau korang kerja kat bidang lain kalau dapat move away daripada media ataupun media related? I rasa kalau I pergi jauh pun, I takkan pergi jauh-jauh sangat. Like sebab before this, I buat event. So event pun dia akan terlibat juga dengan media. So kalau I pergi jauh pun, I akan stick dengan event. Like and broadcasting dengan event ni dia ada macam there's a thin line between both of them. So I rasa dia macam tak jauh pula. And I memang minat benda yang I buat sekarang. So I rasa I takkan ubah benda lain. Haris macam mana pula? I don't mind. Even kalau I kerja selain daripada course sekarang I ni, still ada plan daripada dulu lagi. Sebab kalau dulu kan zaman sekolah, saya bercita-cita nak jadi steward pramugara. So you tahu tak, bila requirement untuk to be steward, you don't have nak kena ada degree ke diploma ke, no. You just have ada SPM, then you can proceed your plan. Tapi the thing is I still want ada degree because I think knowledge is still knowledge. So sekarang bila dah dalam course Meskom,
Kalau in the future, kalau memang dah rezeki kerja selain daripada bidang yang kita belajar ni, I don't mind because kita still ada knowledge tentang Mescom. Tapi kalau untuk kerjaya tu, kita tak boleh nak decide which one yang better untuk kita di masa hadapan. So I just follow the flow. If kalau ada related dengan Mescom, it's okay, I still accept. Kalau contoh selain daripada Mescom, still pun okay because I don't mind as long as kita ada knowledge. Sekarang ni people kena ada knowledge untuk nak kerja anything. Tak kisahlah kalau you kerja apa-apa pun, yang penting you kena ada knowledge because knowledge memang build your skill. Even though kalau contoh you kerja selain daripada bidang, still your knowledge yang you belajar sepanjang degree, dia akan membantu you dalam kerjaya di masa hadapan. Masa Haris cakap tadi, at least even if dia pergi bidang lain, dia akan ada knowledge tu. I setuju dengan dia. So kalau macam contohnya anything, mesti akan ada event juga ataupun anything related to like media platform. So contohnya lah Haris pergi jadi pramugara, lepas tu dia kena buat social content. At least dia dah tahu, oh okay, kalau kerja those people yang kerja belakang kamera tu, diorang punya perasaan macam mana. So dia pun respect diorang sebab dia tahu kerja diorang penat apa semua, faham tak, in a way dia memahami orang lain sebabkan dia dah tahu, dia dah pernah berada dekat situ. Macam tu lah. Walaupun bertimbun Mescom grads kat luar sana, tetapi ruang social media, ruang paling sibuk dipenuhi oleh mereka-mereka yang bukan grad Mescom. Even though diorang ambil course macam accounting ke law ke, tapi still diorang yang paling ramai kat dalam social media ni. So kenapa Mescom graduate ni menghadapi cabaran untuk mengatasi mereka-mereka yang tidak terlatih? Kenapa Mescom grad gagal menguasai social media? I think more towards minat lah sebenarnya. Tak adalah tak ramai juga yang influencer daripada Mescom. Like maybe kita nampak influencer yang bukan daripada Mescom tu is you active at Mescom je. Actually Mescom ni banyak dekat Aswara ada, MSU ada, UKM ada. So macam maybe kita tak kenal, kita tak tanya dia macam oh sebab influencer bukannya bagi tahu oh diorang ni daripada Mescom. Macam tu kan. So maybe kita je yang tak tahu kot diorang ni daripada mana. Macam tadi yang Nabila sebut tadi tentang kenapa graduate Mescom ramai yang tak ke hadapan dalam social media. Kita tak boleh nak kaitkan benda ni in general because sebab kalau contoh everyone can be a singer tapi tak semua ada bakat untuk jadi singer. Sama juga macam everyone can be influencer. Semua boleh buat social media sebab sekarang ni kita hidup dalam zaman teknologi. So kalau doktor pun, kalau kita tengok kat TikTok pun content creator pun tak semuanya background Mescom, ada yang jadi doktor, ada yang businessman, diorang semua tampil lebih ke hadapan dalam nak jadi content creator, promote everything. So mungkin kalau yang ada student Mescom ni, diorang ni sometimes some of them lebih kepada kerja belakang tabir, bukan yang ke hadapan. So that's why kita tak boleh nak cakap kenapa graduan Mescom tak menyelah di dalam social media. Sebab tak semua minat kita sama. Memang kita minat dalam Mescom, tapi Mescom ni besar cabang dia. Betul Haris. Sebab okay, macam kita UiTM Rembau, kita memang kena pergi depan kamera, ada yang jadi host, ada yang belakang takbir. Tapi untuk macam UiTM Shah Alam, memang lecturer diorang, ni yang saya tanya kawan-kawan saya lah, memang lecturer diorang kena talent tu daripada luar, bukannya daripada dalam. So diorang memang kena kerja belakang tabir. Tapi macam PR agencies, advertising agencies ni, kadang-kadang diorang nak hire staff pun, diorang ni utamakan sama ada pemohon ni adalah influencer ataupun tak. Lagi besar fanbase influencer tu, lagi tinggi saham social media influencer, betul tak? Kalau macam ni, adakah kita membazir masa 4 tahun kutip hutang PTPTN yang kita tahu jumlah ni bukan sikit ya. Padahal masa tu kita boleh gunakan dengan duduk kat rumah dengan kamera yang murah untuk bina channel. Betul tak? Bagi I, kita tak membazir masa belajar. Even kalau orang tu dia tak ada apa-apa, lepas tu dia terus jadi influencer je, dia tak ambil Mescom, lepas tu dia ambil jadi influencer je, dia sendiri pun still kena belajar through experience. Sebab I tak nak tindas like influencer. Memang kita nampak macam oh diorang ni senang je, tak payah belajar susah-susah, diorang dah dapat followers ramai apa semua. Tapi effort diorang untuk belajar tu, effort diorang untuk rakam konten tu, it's not easy at all. Tengah panas, tak sempat makan, lari ke sana sini. I rasa
it depends on dia punya minat juga. Sebab being an influencer is not easy. Even if dia tak ada benda tu, tapi dia punya effort sendiri nak belajar benda tu semua, kita kena ambil kira lah. Kita tak boleh lah macam, oh senang je kau buat kerja macam tu. Sebab apa yang kita nampak macam senang, tapi dia lalui tu kita tak tahu. Macam tu lah. And for me, tak membazir sebab even though diorang ni influencer, macam daripada SPM terus jadi influencer, tapi diorang tak ada like formal education. Macam untuk kita yang mass comm student, kita ada formal education. So kita tahu that, oh okay, ni kena buat macam ni apa dia punya rules, benda-benda macam tu. Like dia maybe dia kena belajar benda tu through 1 year baru dia faham. Kita, oh 1 sem kita dah belajar dah benda tu. At least the general of it lah. Macam tu. So bagi I tak membazir. In my opinion, I rasa memang tak membazir sebab sekarang ni kalau contoh you cakap membazir ke hujung-hujung tiba-tiba influencer dapat nama kan. Okay, you kena faham tau macam yang apa yang I boleh buat pemahaman kalau kita comparekan dengan bila penyanyi. Penyanyi kalau everyone kita pun boleh jadi penyanyi tapi sama ada kita ada ilmu tak dalam nyanyian, sama ada vokal ke, kita semua ilmu tentang menyanyi tu. Berbanding dengan orang yang penyanyi yang ada ilmu, diorang akan relevan sepanjang zaman. Tapi kalau yang datang sekejap tiba-tiba nanti dia akan lama-lama dia akan hilang daripada industri. So sama juga macam influencer. Influencer ni pun kalau diorang bila dah berhadapan dengan social media, at the end diorang akan still kena belajar tentang mass comm ni juga. Tak pun kalau influencer ni mungkin diorang akan hire people yang ada background mass comm ni untuk handle, manage diorang punya social media. So that's why di sebalik kejayaan influencer tu, di sebalik kejayaan seseorang influencer tu, dia punya sokongan ataupun dia punya akar umbi yang menyokong kepada kejayaannya tu adalah semua yang memang ada latar belakang mass comm. Percayalah memang akan ada. Sebab tak it's quite impossible kalau influencer tu seorang yang famous ataupun banyak benda yang nak kena handle sana sini, diorang boleh handle social media. It's quite impossible. Memang diorang akan hire people yang ada memang well know about mass comm ni untuk handle everything about social media and content creator. So that's why tak sia-sia pun. Bagi I memang akan useful, not only for us tapi untuk people out there yang nak menggunakan hikmat ataupun kepakaran ilmu mengenai mass comm. Betul-betul, saya setuju. Sebab influencer pun diorang bukannya boleh berdiri dengan kaki sendiri sebab fotografi diorang kena hire someone yang pandai fotografi. Betul. Kalau macam nak buat design untuk buat iklan, diorang kena hire someone yang pakar dalam bidang tu. Yes. Salah satu aspek social media adalah media. So tak kisahlah podcast kat Spotify ke ataupun TikTok account ataupun YouTube channel, dia selalu naik dengan cepat. Sentiasa ada orang baru and yang baru ni diorang lah yang akan up. So dalam pop culture yang macam ni, macam mana budak Masscom nak first masuk and berjaya and kemudian stay on top? Macam Haris cakap tadi, like kalau dia cuba jadi influencer pun, tapi kalau tak ada ilmu, dia akan jadi macam yang Bella cakap tadi itulah. Dia akan naik turun cepat. Untuk nak stay on top tu, I think more to commitment kot. Like commitment dia sendiri untuk keep on. Sebab being an influencer, you kena asyik ada content. You kena keep up to date with the trend. So macam saya cakap, dia effort dia sendiri. Dia kena keep on doing. Sebab sometimes diorang nak jadi influencer pun bukannya diorang sehari post lepas tu dah famous. Tak, diorang mesti kena okay, post ni hari ni, esok post lagi, so that bila dia post banyak kali tu, orang selalu nampak dia dekat explore. So dia jadi dikenali lah, senang cerita. But at the same time, sebabkan kalau dia ada ilmu masscom tu, then dia bisa campur dengan effort, then dia boleh lah jadi stay on top. Like maybe lagi lama daripada yang sekejap je famous. Macam tu lah. How kita masscom student nak stay on top adalah always be humble and grab deals. Maksudnya memang sekarang ni peluang everything semuanya memang kita hidup dalam zaman teknologi. Memang benda social media tu dah jadi kewajipan untuk all the things. So memang how kita nak stay on top adalah memang kita diperlukan, but we always need to be humble, always gain knowledge. Yang kita always rasa ilmu dah cukup tak, kita akan selalu kena lebih belajar. Sebab once you dah masuk dalam industri, you akan lebih banyak explore something new yang you tak pernah belajar sebelum ni. So you kena belajar dan juga you kena grab this. Kalau once you get the chance, you need to grab that.
as soon as possible. Sebab kan sekarang ni kan once bila saya dah nak masuk intern, apa yang saya perasan adalah kita sometimes kita tengok office tu macam it's just a formal office. But bila kita tanya tentang adakah student Mescom diperlukan, memang mereka nak ada yang background Mescom supaya diorang boleh handle macam mana diorang nak promote company itself. So kat situ saya rasa sekarang ni siapa yang kata peluang chances untuk student Mescom ni memang tak ada. Intern saja saya dah nampak banyak peluang yang ditawarkan. Even kalau you tengok even that is just a formal company pun still ada memerlukan khidmat seorang Mescom student. Jadinya kita boleh always be on top, but at the same time we always need to be humble, grab the deals and grab the chances or opportunity when you get the offer. Mescom student ni memang dia ada je lah peluang bekerja macam Haris cakap tadi. Like sebab Mescom is not just broadcasting. Dia ada banyak benda. Ada marketing, ada advertising, PR. So semua tu perlukan social media pula. Semua tu perlukan Mescom punya pelajaran lah. Korang rasa patut tak kalau silibus kat Fakulti Maskom ni ditukar supaya lebih useful untuk medan pertempuran baru untuk gradu Maskom ni untuk kekal menguasai media? I rasa boleh tambah OBS, macam mana diorang nak operate OBS studio, because selepas PKP, selepas COVID, banyak event diorang buat online. So bila buat online, kita kena ada platform. So dekat broadcasting, kita orang hanya belajar TV punya stream, tapi kita orang tak belajar pun macam mana nak stream online, macam OBS ataupun vMix. So it will be very great for us kalau kita orang dapat belajar benda tu. And then satu lagi yang saya rasa tak perlu adalah terlalu banyak subjek teori. Teori ni mungkin perlu, cumanya kita kena kurangkan dalam satu ataupun dua subjek and lebih banyak kepada latihan praktikal. Kalau contoh Farina sebut subjek yang spesifik nama adalah OBS and vMix. Saya rasa silibus yang perlu ditambah adalah kita lebih banyakkan pendedahan kepada student Mescom ni at the first semester. Sebab kita ni student yang apply Mescom ni tak semua ada knowledge tentang Mescom. Mungkin mula-mula diorang nak apply Mescom ni sebab diorang macam nak nampak ke hadapan, nak jadi pembaca berita, tapi diorang tak ada knowledge. Diorang pun edit video pun diorang tak kerti. So that's why first semester tu mungkin kelas yang boleh ataupun silibus yang boleh ditambah dalam pelajaran ataupun pendidikan tu mungkin tambah dengan kelas editing, kelas pendedahan apa itu Mescom, what is Mescom, and kita macam mana saya cakap kelas editing, dan juga tambahkan silibus yang lebih kepada lawatan. Maksudnya kita mungkin boleh pergi ke lawatan tu dah jadi macam satu silibus. Maksudnya setiap semester tu kita boleh lawat ke macam Media Prima, Astro untuk lebih nampakkan pendedahan tu in real life. Sebab kita banyak belajar semua ni melalui pembacaan dan juga lihat melalui pembacaan di social media juga. Tapi kenapa why not kita sendiri pergi ke lokasi tersebut, kita sendiri mempelajari sesuatu objek. Contohnya macam kamera, everything tu kita belajar sendiri depan mata supaya kita boleh set dalam minda dan kita boleh cepat ingat. Berbanding kita hanya membaca. Membaca ni kita sekarang ni kan bila dah terlalu banyak membaca, mission utama kita adalah untuk pass exam. Tapi bila nak aplikasikan balik semula, tu dalam technical tu tak dapat sebab kita hanya ingat melalui pembacaan sahaja. Dan kita hanya fokus kita adalah untuk pass examination, final exam tu je. Dan juga buat assignment. So that's why kita nak kena lebih banyakkan kepada silibus latihan praktikal, kelas praktikal, macam handle cameraman tu semua orang akan ada peluang untuk nak handle. Sebab kita kena ingat bahawa semua student yang apply Mescom ni tak semuanya ada well background about Mescom. So that's why kita lebih banyak kelas praktikal berbanding kelas teori dan juga subjek-subjek tambahan, dan koko terutamanya. Koko tu saya tak perlu ditambahkan sebab cukuplah koko tu ada sekolah menengah saja, tak perlu nak diteruskan lagi. Kalau nak jadi optional tak apa, it's okay. I don't say that benda tu nak jadikan dia dilupuskan terus, tak. Dia jadi optional, tak perlu jadi suatu subjek yang dia perlu masuk untuk jadikan kita requirement untuk kita pass. Ya, sebab koko tu macam faham je kita nak kena buat benda tu sebab disiplinkan diri apa semua. Kalau nak cakap pasal practical, macam MCP kita pun kita belajar satu sem je. It's not tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Sekejap sangat. Like kalau dia nak buat MCP dua sem pun I don't mind sebab at least kita belajar macam okay, kali ni bagi orang ni buat, next time bagi orang lain pula buat. So, dan juga subjek animation teknik.
Animation Animation teknik. teknik tu kita hanya belajar satu semester dan kita pun Betul. tak the whole semester tu kita belajar physical, and masa tu sebenarnya tak cukup sebab kita mungkin ada yang baru nak explore tentang Photoshop, mungkin benda tu terlalu baru, so jadinya kita nak belajar dalam tempoh yang 60 less than 6 months ni, it's not an easy tau, kita nak cope everything sebab Photoshop ni dia memerlukan panjang masa, satu tempoh yang panjang untuk kita nak memahami one by one. So animation teknik tu actually kan for me banyakkan Ya, lagi animation dengan ni Premiere Pro specifically, sebab I mean broadcasting memanglah tak semua orang akan jadi editor, but at least we have the basic of it. ya, basic. Betul. Yang Dan apa tu, yang kamera yang kita belajar semester 1 tu pun sebenarnya saya rasa diperlu, maksudnya bukan hanya semester 1, semester 3, semester 4 pun, sebab kita background ni Meskom broadcasting ni, kamera tu pun antara one of the things yang kita jadi one of the necessary in our course. Kamera ni dia more tu kepada practical, bukan kita hanya melalui pembacaan. Kita boleh buat, kita boleh aplikasikan, kita just baca and then kita buat, tapi lepas tu kita hantar gambar assignment, lepas tu next time kita dah lupa sebab kita tak selalu pegang kamera. Mungkin ada one of you yang akan ada memang pegang kamera, tapi tak semua kita ada peluang. So that's why kamera tu pun saya rasa silibus antara yang perlu penekankan dan ditambah subjek tu untuk semester-semester yang not only for semester 1 tapi semester 3, semester 4, sebab latihan praktikal dalam Meskom broadcasting ni lebih perlu ditekankan berbanding subjek teori semata-mata. Tapi selalunya diorang kata foreign language ni dia bagi kita peluang untuk dapat peluang pekerjaan yang lagi luas kiranya. Tapi sebenarnya bahasa Arab ni ada tak penggunaan di dalam media ni sebenarnya? That's why kita kena jadikan subjek bahasa Arab ni sebagai optional. And then kita hanya bukan untuk belajar Arab sekarang, sebab kita sekarang ni Malaysia, kita mungkin boleh pandang ke hadapan tu kita nak pergi ke mana. Kalau contoh kita one day kita ada future untuk nak kerja kat tempat Arab, no, so it's okay kita ambil bahasa Arab. Tapi kalau kita rasa kita akan stay, kita nak kerja dan di Malaysia, that's why we need to adapt apa subjek yang ditawarkan di Malaysia. Contohnya bahasa Mandarin one of the language yang diperlukan oleh masa kini. So kalau contoh if you nak ada subjek bahasa ni, you perlu diberikan pilihan, bukan hanya bahasa Arab semata-mata. And then betul, it's okay tau, tapi tak perlu sampai 3 sem. Dia hanya untuk semester 1 pun dah cukup sebenarnya. Sebab kita memang nama je Meskom Broadcasting, tapi kita punya minat tu berbeza-beza. Kita mungkin lebih ke arah editor, pengacara ke apa, sebab Meskom ni besar cabang dia. So kita perlu lebih kepada exposure tu daripada awal sem sampailah supaya nanti sem 6 tu kita dah perlu decide kita nak intern ke mana, and then one day kita nak ke mana. Sebab Meskom memanglah kita cover semua, editing, pengacara, belakang kamera, belakang tabir semua tu, tapi minat tu kita masing-masing berbeza. So that's why kita perlu ada exposure ni daripada awal semester supaya kita lebih tahu kita punya minat ni ke arah mana yang lagi spesifik. So kita mudahkan kita untuk kita nak tahu apa kita punya future nanti. AI dijangka akan menurunkan lagi peranan manusia dalam media. Malah hari ini beberapa news show disampaikan oleh AI. Korang tahu kan yang Astro Awani tu dia gunakan AI untuk sampaikan berita hari tu. So korang rasa benda ni menggerunkan tak? Sebab berita awal ni, you cakap berita awal ni guna AI kan. Dekat Fly FM pun actually ada AI Aina tu. Nak kata dia menggerunkan ke tak? Obviously menggerunkan. Tapi kalau nak macam completely stop, tak try guna AI, kita akan jadi negara yang ke belakang tau. Sebab sekarang ni ramai orang guna AI. Dalam editing pun orang guna AI. Cuma cara kita tu lah whether betul atau salah. Sebab even if ada AI, dia mesti ada orang yang jaga AI tu. Dia tak boleh bergerak sendiri. Even though you dah programkan benda tu pun, dia still ada someone yang kena jaga dia. You lah nak kena belajar benda tu semua. Programkan dia so that at least Meskom tak adalah completely gone. And AI pun macam even dekat company tu pun, company yang formal pun, corporate pun perlukan Meskom student. So kalau tak buat benda ni, kita boleh buat masuk ke social media, content creator. So I think kita kena just go up to date lah. And kita hidup dalam zaman teknologi. AI ni dia ada banyak potensi dan juga kebaikan kepada kita punya kehidupan. Sebab AI ni antara potensi dia adalah untuk mengautomatikkan tugas rutin dan yang berulang-ulang, dan dia bebaskan kita ni daripada tumpuan kepada tugas yang memerlukan kepekaran yang tinggi daripada manusia. Jadinya memang AI ni juga sedikit sebanyak akan memberi cabaran yang perlu kita tahu how to handle
AI punya penggunaan. Sebab AI ni dia ada bawa pro and cons, dia membawa peluang dan juga cabaran, dan dia adalah tanggungjawab kita, kerajaan dan juga individu itu untuk macam mana dia nak menavigasikan landscape yang semakin pesat membangun di zaman ini. So kita kena faham trend yang membentuk AI ni, dan kita kena kenal pasti peluang dan juga inovasi dalam pertumbuhan AI ni. So dengan kita tahu apa dia punya cabaran, kita boleh memastikan AI ni digunakan secara bertanggungjawab dan juga etika. Kita Meskom student ada belajar tentang etika masa semester 1. So kita kena aplikasikan juga penggunaan AI, sebab AI ni semestinya akan dikendalikan oleh mereka yang ada background study Meskom. Mungkin kalau yang handle AI ni taklah semua 100% Meskom, ada juga daripada bidang lain, IT dan so on, tapi still akan ada juga keperluan student yang ada course Meskom ni untuk handle dan juga menguruskan AI ni, dan juga supaya AI ni tidak disalahgunakan dan memberi manfaat kepada semua masyarakat secara keseluruhan. Sebab at the end AI ni juga masa depan AI ni kat tangan kita. Kita yang bertanggungjawab macam mana nak membentukkan dengan cara positif supaya tidak membawa kemudaratan kepada student, especially Meskom student. Perbezaan AI dengan manusia ni ada perasaan. Tahu, AI tu is a robot. So technically kalau macam dia, memanglah dia boleh gantikan kita, tapi bila kita buat interview ke apa ke, dia takkan heart to heart tau macam manusia. I rasa it's something yang risaukan sangat lah, sebab at the end of the day memang manusia dengan manusia lagi better compared to like AI dengan manusia. Kenapa nak salahkan pesaing? Salahkan penonton lah. Kalau diorang terhibur pada TV shows, news writing ataupun podcast yang dikeluarkan secara tidak profesional ataupun berhemah, kalau nak dibandingkan dengan mereka yang terlatih, contohnya macam bukan Meskom background tapi diorang keluarkan konten, lepas tu dibandingkan dengan Meskom ni yang dah ada skill, tu pilihan masing-masing lah kan, pilihan penonton lah kan, and kita hormat pilihan mereka. Setuju atau tak? Setuju, but at the same time macam I cakap, it cannot compare to orang yang memang nak learn to jadi entertainer. Contohnya macam sekarang dekat TikTok dah start famous yang dia just jadi patung NPC non-playable Okay, character. ya. Macam NPC tu. Tapi benda tu sekejap je, dia takkan lama pun. Dia akan macam okay, time tu tengah famous, sebab zaman kita dah berubah tau. Dia macam cepat je trend tu jadi and cepat je trend tu habis. Sama lah macam content juga, it cannot compare to the one yang macam just aku buatlah content ni, aku rasa dia akan viral macam tu. You tak boleh bandingkan macam that influencer dengan macam saya cakap tadi, Syariah Haddad, Sharifah Amani or whoever, sebab diorang memang betul-betul passionate about that and dia belajar untuk macam mana kalau aku nak jadi pengacara, macam mana aku nak buat benda ni apa semua. Bagi I tak payah risau macam even if orang pilih dia pun, dia akan pilih sekejap je, macam tu lah. Seperti yang tadi Bella cakap, kenapa nak salahkan pesaing. Kita kena meraihkan kepelbagaian, kita kena raihkan perbezaan, dan juga sebab kita bila dah dalam social media yang semakin rancak tumbuh seperti cendawan tumbuh selepas hujan ni, memang kita nampak ada persaingan di situ, tapi kita kena tahu dia punya target audience tu. Okay, saya nak sebut yang viral yang hari tu yang kat YouTube. YouTubers yang famous tu yang makan kentang tu kan. Post kat YouTube yang konten yang I don't know, tak nak katakan bijak pun memang tak bijak, nak katakan bodoh pun tak nak sebut. Tapi dia punya target, dia punya views dia lebih banyak kepada konten-konten berilmiah. Jadinya kita tak boleh nak salahkan dia punya penonton, sebab mungkin dia tahu target audience dia tu macam mana. So dia buat konten ke arah tu. Kita even tak boleh nak bersaing ke, ataupun kita tak boleh nak mengalahkan pesaing yang mereka tak ada, yang kepada mereka yang tak ada knowledge ni, tapi at least kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, percayalah kita akan relevan sepanjang zaman. Kita kalau contoh kalau kita tengok sekarang ni lakonan, pelakon ni sekarang ni mostly mereka nak ambil yang IG followers lebih 1 juta, influencer yang lawa, tapi bila berlakon tu sekarang mungkinlah sekarang nampak popular, tapi untuk 2-3 tahun kita boleh nampak, tapi selepas 2-3 tahun selepas tu dah tak nampak, dah hilang daripada industri lakonan, berbanding mereka pelakon-pelakon yang memang mereka menjiwai watak, yang ada kelas lakonan. Even kalau mereka tak dapat offer pun, tapi lakonan mereka tu masih diingati oleh penonton-penonton. Jadinya macam mana mereka kekal relevan dalam industri lakonan, sebab mereka memahami, mereka ada ilmu, bukan mereka hanya sembrono masuk dalam lakonan begitu saja untuk mendapatkan fame.
So sekarang ni bersaing-persaing ni is okay, kita raikan perbezaan kepelbagaian dalam kehidupan pada masa kini. Even though kita dah ada blue certified tu, kita still kena stay humble lah macam Haris Yes, cakap. be humble all the Because time. yeah, because Bel dengan Sri is actually Masscom student juga. I pernah borak dengan dia. Dia Masscom student juga and dia memang very humble and now dia dah jadi pemenang untuk ABP. Yes. Dia tak hilang daripada radar terus, dia still untuk, even dia taklah sampai ke top yang setinggi tu, tapi dia masih lagi diingati, dia masih lagi ada dalam industri, dia tak hilang pun. Betul. Kat situ lah kita boleh bezakan dia dengan yang influencer ataupun IG famous yang sebelum ni, yang kita mungkin zaman kita dulu follow IG, kita nampak dia tapi sekarang kita tak nampak lagi. Dia pun dah tak tahu kat mana. So kat situ kita boleh bezakan orang yang ada knowledge dengan tak ada knowledge. Satu lagi, earn respect of your team colleagues you dengan orang luar juga. Like contohnya kalau you influencer tapi you famous bodoh-bodoh, macam citizen pun pandai. Diorang pun pandai nak menilai. Even though diorang macam okay sukalah, like lah. Tapi lepas tu lama-lama dia akan macam bosan aku ni punya content macam ni. Macam tu. Diorang pun pandai tau. If you buat content yang macam ada with knowledge and so on, you will earn people punya respect. Macam Ryan Bakery. Memang lawak macam tu je, tapi lawak dia tu yang macam okay kita relate macam tu kan. Dia bukannya yang macam lawak bodoh-bodoh je. Dia something yang okay kita suka, seronok. So tengok dia sekarang kat mana. Macam tu lah contohnya. And I don't think so dia Masscom, tapi dia buat tu berasas lah. Tapi saya still percaya kejayaan influencer tu memang mereka akan ditunjangi oleh mereka yang ada education background Masscom. Sebab mustahil kalau mereka nak handle all of things by alone, by herself ataupun by itself. So kalau kat situ kita tengok macam mana influencer ni, mula-mula mungkin lah dia hanya set up kamera, tapi bila dah once ada video editing tempat semua tu, mungkin ada team behind the scene tu yang handle social media, dan memang mostly orang kat situ team dia adalah mereka akan cari kepada Masscom students. Masscom ada di mana-mana saja. Ada di mana-mana saja, dan jangan risau mereka yang nak sambung further study. Masscom ni memang pekerjaan untuk Masscom insya-Allah memang ada di masa hadapan. Baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show untuk topik kita hari ini. Graduan Masscom tak layak buka YouTube channel. So terima kasih diucapkan buat Farina dan juga Haris atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. Okay, dah maaf kalau tu salah kata ke apa. Yang kurang daripada saya, yang lebih dari yang Esa. Okay, itu je untuk hari ini. Dan Bella dan tim MKR jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dikongsi dan dibahaskan bersama orang muda kampus kita. Dan jangan lupa like page FB, Twitter, Instagram dan subscribe channel YouTube kami My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Hanya di My Campus Radio, jom berubah bersama. Bye. Bye.